Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita rafa' syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat sekali lagi berada dalam majlis ilmu kita, sambungan kitab Penawar Bagi Hati setelah sebulan tangguh. Jadi muka surat apa tu? Lupa dah. Yang mana? Lidah. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Dah baca belum yang tu? Dah. Oh, laisal. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Sabda Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nasi. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdosa. Maksudnya kan, orang yang mendamaikan di antara manusia yang bergaduh dan dia kadzab dan dia berbohong untuk mendamaikan dua manusia yang berbalah, dia berbohong. Laisa bil kadzab, dia tak dinamakan pendusta. Walaupun ditipu, dia bagi tahu perkara yang bukan sebenar, tapi demi untuk membaikkan hubungan dua yang bermusuhan, maka Nabi kata laisa bil kadzab, dia ni tak dikatakan seorang pendusta. Tak dapat dosa. Artinya dalam, kalau kita nak mentautkan hubungan dua yang berbalah dengan cara kita berbohong, boleh. Laisa bil kadzab, Rasulullah kata dia ni tak termasuk dalam kalangan pendusta. Macam tu boleh berbohong untuk mendamaikan dua yang bermusuhan. Banyaklah tempat boleh berbohong ni dalam Islam ni, kan. Bahkan kadang-kadang wajib, itu kita cerita dah kan. Kadang-kadang wajib berbohong untuk mengarahkan kebaikan ke arah kebaikan lah. Misalnya nak menyelamatkan nyawa orang, kena bohong lah. Kan, nak selamatkan nyawa orang, misalnya contoh, kan, ni nak apa dia? Selamatkan nyawa sendiri boleh bohong tak? Kan. Okey, kita sambung. Ni jadi Nabi kata tidak dikira kadzab seorang pendusta kalau dia bercakap tidak betul demi untuk mendamaikan dua orang yang berbalah. Kan? Itu tu bohong. Boleh. Dia nak salam ke hang, dia nak minta maaf, dia kata dia menyesal, boleh, walaupun tak tujuan nak mendamaikan. Kan, isi buat masakan jamu kat kita, suami, kan, sedap tak? Sedap, cakap sedap, padahal dalam hati tak ada lah sedap mana pun. Cakap je lah sedap. Untuk apa? Supaya damai hati isi-isi tu. Cuba kalau cakap betul, tak payah bohong, tak sedap lah. Macam mana dia rasa? Kawan tu masak penat-penat, kan? Kan, tipu pergi kan? Tak apa, yang tu tak apa, yang tu tak berdosa. Tipu yang tu tak berdosa. Dia tak mengambil apa-apa hak siapa-siapa kecuali untuk mendamaikan hati. Itu Tapi Imam Ghazali kata, ketika kita dalam keadaan dibolehkan berbohong, asalnya dah cerita dah itu ketika kita dalam keadaan dibolehkan berbohong, sunat pula kita bertauriah. Itu dah cerita dah. Kita tauriah sunat lah.
Okey, kemudian bahkan terkadang wajib berdusta ni, kata dalam kitab ni, nama bagi hati, bahkan terkadang wajib berdusta, mesti berbohong, kena berbohong, seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta kerana melepaskan daripada dibunuh orang yang zalim itu. Satu orang lari kan nak selamatkan diri kan daripada dibunuh kan, kemudian datang orang yang mengejar tu, lalu kat kita nampak, dia tanya, nampak tak orang tadi tu? Kita cakap apa? Kita wajib berbohong, cakap tak nampak. Kalau kita kata nampak, tu kat situ, yang tu hukum dia haram lah, sebab menyebabkan nyawa saudara kita hilang, dibunuh kan. Jadi yang tu wajib berdusta, berbohong, mesti berbohong. Itu kalau kita tahu ada yang lari itu si pencuri, dia pun yang mengejar tu, yang si nak tangkap si pencuri, dia lalu depan kita, dia tidak tolong sembunyikan diri dia. Adakah kita perlu berbohong juga? Yang tu kita tangkap dia sekali ya. Yang ni contoh dia kalau kita tahu lah. Kalau kita tahu lah. Kalau tahu dia pencuri. Kalau tahu dia mencuri. Kan? Kalau tahu dia mencuri, kita tangkap sekali lah. Tapi sekarang ni contoh yang dia bawa, contoh yang dia bawa, keadaan kita mesti berdusta, contohnya macam itulah, untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kan? Mesti berdusta waktu tu. Tak boleh nak cakap betul. Takut berdosa, kita cakap betul. Itu dia. Kan, kawan tu bukan pistol ni. Kan? Contohlah. Yang tu wajib berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kan? Terkadang dia kata wajib berdusta untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kena berbohong. Dia berbohong ni ada dua. Satu bohong yang berdosa. Bohong yang berdosa ni ada dua. Satu bohong dosa besar, satu bohong dosa kecil. Kalau bohong dosa kecil, bohong tapi dan dapat dosa tu dosa kecil, boleh terhapus dengan istighfar, dengan solat jamaah. Kan, dosa kecil ni. Dia contoh berbohong yang tak menyakiti hati orang lain, berbohong yang tak merampas hak orang lain. Yang ni bohong ni dosa kecil. Saja cerita, aku dulu mak motor, saja cerita, bukan betul pun. Dan dia tak merampas apa-apa hak, dia tak apa-apa, tak menyakiti hati orang. Aku dulu mak motor, kan, dulu saja cerita, kan. Pergi mana tadi? Balik tengok wayang. Tengok mak kilau kata dia. Kan, pasal ada pun. Dia bohong macam tu ya, tak ada rampas hak siapa-siapa, dan tak ada menyakiti hati siapa-siapa. Yang ni dosa kecil. Kan, boleh terhapus dengan, jangan buatlah dosa kecil pun. Tapi dosa kecil ni dia boleh terhapus dengan solat jamaah, dengan amal-amal kebajikan, bersedekah. Kan. Satu lagi bohong dosa besar. Bohong dosa besar ni bohong yang menyakiti hati orang lain, bohong yang merampas hak orang lain. Yang ni bohong dosa besar. Yang ni tak boleh lah. Yang ni kalau nak hilangkan dia, bertaubat secara khusus. Kan, bertaubat secara khusus. Dah. Berbohong yang menyakiti hati orang lain. Ya. Okey. Bahkan terkadang wajib berbohong, dia kata sini, wajib berdusta, kan, kalau melibatkan nyawa. Dan seperti apa ni, mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya, maka iaitu haram dengan ijma' ulama'. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahwasanya mengumpat itu dosa besar. Lagi perkara yang membawa dosa daripada dosa lidah, mengumpat. Mengumpat ni banyak berlaku. Kan, mengumpat seperti mengumpat. Apa dia mengumpat? Mengumpat tu apa? Menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Kita sebut tentang saudara kita, kalau dia dengar apa yang kita bercakap tentang dia tu, dia tak suka, itu mengumpat. Faham kan? Walaupun betul. Kan, walaupun betul. Macam tu. Kalau bohong double lah. Kan?
Macam tu itu mengumpat. Kita bercakap tentang seseorang di belakang dia, kalau dia dengar dia tak suka, mengumpat. Macam tu tanpa ada masalah lah, tanpa ada apa-apa masalah yang baik, kan. Kalau kena sebut juga, yang tu tak payahlah. Kalau tak ada apa-apa masalah, saya saja sebut kalau tak elok tentang orang tu. Kita saya saja duduk dalam surau, tengok ada orang tu lalu satu, tu dulu keluar penjara tu. Memang betul dia keluar penjara, tapi apa masalah, apa tujuan? Kalau ada tujuan tak apa, sembang cerita-cerita. Itu kalau dia dengar dia tak suka, mengumpat tu. Kan. Kalau ada masalah tak apalah, satu orang masuk surau kita sembahyang sekali, kan, kita pun buat dengan cara yang paling betul. Kita bisik kat seseorang lah, bukan sembang macam ni, bisik kat pengurusi ke apa, kan, dia ni masuk penjara ni dulu, tak tahulah, kot ubah lah, bagi tahap betul. Sebab apa? Untuk cermat, ada tabung dalam ni ke, misalnya, kan, contoh tu ada masalah, tapi jangan melampau lah. Contohnya masalah dia sepatutnya cerita kat pengurusi je, ni pergi cerita habis kat satu semua, tak kena lah. Biar betul dan tepat. Kan, mengumpat boleh kalau ada masalah kebaikan tertentu. Menyebut yang tak elok tentang orang lain, mengumpat nama dia. Tapi ada keadaan tertentu kita boleh mengumpat, bahkan mesti mengumpat. Faham tak? Dalam keadaan itu kita boleh menyebut perkara yang sebenar, yang tak elok tentang orang lain, boleh, kan. Kita ada anak perempuan, kan, satu orang laki-laki masuk sunting anak kita, jadi kita nak tahu laki-laki ni macam mana, kita risik lah, kita pasang orang yang kenal, tanya dia ni macam mana, dia ni macam mana. Waktu tu memang dia bolehkan mengumpat, kena mengumpat, kan. Dia ni dululah kan, dulu pernah masuk lokap, tak tahulah, kan, dengar cerita pasal jual dadah, cerita boleh tak tu? Boleh, kan, boleh, macam tu kena cerita. Ada masalah yang tu tak jadi mengumpat, tak usah duk kira warak lah, tak mau cerita, mengumpat, kena cerita, kena cerita, macam tu Termasuklah dalam kitab sebut, di antara keadaan yang membolehkan, contohnya seorang ni nama dia Ibrahim. Dalam kampung ni ada dua orang Ibrahim, kan. Kalau orang tanya Ibrahim mana, tu Ibrahim Tempang katanya. Kalau Ibrahim tu dengar orang panggil dia Ibrahim Tempang, dia marah. Tapi nak buat macam mana, dah tu cara kenal dia. Yang tu pun dibolehkan. Dalam kitab sebut dibolehkan. Kan, sebab itu cara kenal dia. Ibrahim dengar dia marah, dibolehkan. Walaupun dia dengar dia marah, tapi dibolehkan, sebab tu cara nak kenal dia. Ibrahim mana satu kita tak tahu. Kan, nama bezakan dia. Nama bezakan dia. Boleh, yang tu boleh dalam kitab sebut. Kan. Tu kita bukan nak mina, kita memang itu cara kenal dia. Nak buat macam mana? Contoh, kan. Kalau orang luar tanya, kalau tak ada keperluan, tak payahlah. Ni tak ada apa ni, tak tahu nak bagi tahu macam mana dah, kan. Kan. Hak mana tu? Hak buta tu kah? Kan. Kalau dia dengar, dia tak suka tu, tapi tu cara kenal dia. Macam tu yang tu tak ada masalah, yang tu tak berdosa. Yang tu tak jadi, tak dapat dosa mengumpat. Macam tu tu mengumpat. Bukan dengan lidah ya, dengan isyarat. Kan, kita duduk sembang duduk macam ni tengok saudara kita lalu. Tu ajalah tu, kalau dia tahu dia marah tu, dia tahu dia marah dengan isyarat. Jaga. Betul tak? Kita marah tak macam tu? Kan, tuan-tuan sembang kita lalu tengok macam tu ya. Kita kata dia kata apa aku ni. Kan. Kesian orang kena mengumpat ni, kesian. Dia tak tahu orang berkata tak elok tentang dia, dan dia tak boleh nak bela diri dia. Dia tak boleh nak bela diri dia. Kan. Orang cakap tak elok pasal dia, dan dia tak tahu. Dia tak tahu orang cakap tak elok, orang anggap tak elok kat dia, dia tak tahu. Macam mana dia nak bela diri dia? Kan. Jadi kesian. Jadi kita kalau kita ada kawan yang suka mengumpat,
Kan duduk asal sembang dengan dia, dia mengumpat orang. Asal sembang dengan dia mengumpat orang. Kita sendiri jangan rasa selamat. Jangan rasa selamat daripada umpatan dia. Faham tak? Jaga. Kalau ada masalah tak apa cerita pasal orang kan. Ada masalah dia tak apa. Lagi satu yang boleh mengumpat, cerita jugalah. Kalau kejahatan seseorang tu memang isytihar, memang masyhur. Memang dia memasyhurkan kejahatan dia. Yang tu sebut tak apa. Contohnya satu orang nama dia Mat, dia buka kilang arak. Boleh je nak sebut kat dia ni buka kilang arak ni. Yang tu tak ada mengumpat. Sebab dia memang menunjukkan dia punya dosa tu. Faham tak? Yang tu boleh, yang tu tak mengumpat. Jangan cakap mengumpat. Tak boleh. Sebab dia memang tunjuk dosa dia. Faham tak? Yang memasyhurkan kejahatan dia. Yang tu boleh sebut. Dia tak jadi mengumpat, dia tak jadi dosa mengumpat. Kan dia buka kilang arak, dia buka kedai buka disco, ada karaoke, lepas tu duk joget-joget. Kan dia memang memasyhurkan dia punya kejahatan. Yang tu kalau kita sebut pasal dia tak dapat dosa mengumpat. Macam tu Banyak lagi lah. Kita buat report polis misalnya, isteri nak mengadu kat kodi pasal suami, itu semua mengumpat tu. Tapi yang dibolehkan. Macam tu Kalau tidak, berdosa. Kalau tak ada apa-apa masalah apa-apa, berdosa. Kan? Saja yang hati ni rasa bahagia sungguh lah kalau mengumpat orang ni. Tenang rasa. Kan? Tak ada apa-apa. Cerita pasal orang kau tu tak kena. Tu tak jadi. Yang tu tak apa? Tak boleh. Tak ada tujuan apa tak boleh. Kan? Itu Haram dengan ijma' ulama' mengumpat. Bahawasanya kan ijma' ulama', bahkan berkata kebanyakan mereka ulama' bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Mengumpat dosa besar. Kena bertaubat secara khusus dan mohon maaf kepada orang yang kita bersalah tu, yang kita buat salah tu. Kan? Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersengatan. Kan? Kenapa dosa besar? Sebab Allah Ta'ala menjanjikan seksaan yang berat di dalam Al-Quran terhadap dosa orang yang mengumpat. Sebab tu dosa besar. Kan, mengumpat, bercakap yang tak elok, bercakap tentang seseorang yang mana kalau dia dengar, dia tak suka. Kita pula yang dengar umpatan tu, kita lari. Bukan, yang pertama dulu kita bela orang yang pergi umpat tu. Tu hak Muslim terhadap Muslim. Faham tak? Satu orang kawan dia mengumpat saudara kita yang lain, mengumpat, kita dengar ni, kita bela. Kan? Hak dia. Kan? Hak dia untuk kita bela. Kalau tak bela macam mana? Kalau tak bela menjauh. Menjauh daripada mengumpat. Jangan tambah asam, jangan tambah garam. Dia pergi, oh ya ke? Tu tak boleh, tu bersubahat. Bersubahat. Kalau orang yang dengar tu, dia bergaji, dia tegur orang yang mengumpat tu kan. Bagus. Itu memang. Tapi kalau dia takut rasanya dalam hati iman yang lemah lah. Kan? Dia tengok orang tu lah, kalau orang tu bahan ke orang penampuk lagi kan. Tengok keadaan lah. Kan, tengok keadaan. Tapi kalau dia tegur pun nak tegur secara lebih kemah lah, tak payah. Tak baik mengumpat. Tegur secara lebih kemah lah. Cakap tak elok umpat ke, ataupun kita lari pada dia ke, ataupun kita bela ke, kita buatlah apa-apa yang jangan kita ni bersubahat sudah. Pergi tambah garam lagi. Oh ya ke, patutlah. Sampai kepada orang. Pergi sampaikan pula yang tu batu api. Lagi teruk habis jadi batu api. Kan? Jangan tu tak boleh. Satu orang tu ulama kan, dia satu orang sampaikan berita pada satu ulama, Tuan Syekh, orang ni dia berkata sekian dan sekian kepada Tuan Syekh. Kan dia sampaikan. Orang lepas tu ulama ni kata
orang tu dia panah aku tak kena, kau ambil panah tu kau tikam aku. Kan? Seseorang bercakap tentang ulama ni, cakap yang tak elok lah. Ulama ni tak tahu pun. Kan? Lepas tu kawan tu pergi cerita pula, sekian-sekian orang berkata sekian-sekian pada Tuan Syekh. Tuan Syekh ni kata apa? Orang tu dia panah aku tak kena. Lepas tu kau ambil panah tu kau tikam aku pula. Jaga. Terus sudah sampaikan lah, tu batu api. Jadi apa? Jadi batu api. Kan? Kita, kerja kita mendamaikan. Kan? Macam tu. Jangan mengumpat, bercakap yang tak elok. Kita fikir kita suka tak macam tu? Orang cakap tak elok pasal kita di belakang kita, suka tak? Tak suka. Kan? Macam itulah kita pun. Kan? Kita pun jangan buat kat orang lah apa yang kita tak suka. Kan? Apa yang kita tak suka pada diri kita, itulah yang kita tak suka pada saudara kita. Apa yang kita suka pasal kita, itulah yang kita suka kat orang lain. Kita suka kita kaya, kita suka saudara kita kaya. Kita tak suka diri kita diumpat, kita tak suka kat kawan kita diumpat. Macam tu. Itu kasih sesama mukmin tu. Kasih sesama orang beriman. Macam tu lah. Itu maksud apa, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu maksudnya. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih saudara dia seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Apa yang dia kasih ada pada dia, itulah yang dia kasih ada pada saudara dia, daripada kebaikan-kebaikan. Apa yang dia tak suka ada pada diri dia, itulah yang dia tak suka ada pada saudara dia, daripada keburukan-keburukan. Macam tu saling kasih. Kena ada kasih sayang sama orang Islam ni. Sama orang Islam kena ada kasih sayang, baru tak nak mengumpat. Kan? Kalau dah saling kasih sesama, tak ada dah nak mengumpat, nak kata tak elok, tak ada. Kan? Apalah. Walladhi nafsi biyadi lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Kan? Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, kamu tak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Kan? Beriman ni sempurna iman sehingga kamu berkasih sayang. Kan? Macam tu daripada okey ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha baik dengan orang. Tak boleh tu. Yang something bad kan, yang bad tapi memang tak elok kan. Tak elok. Dia untuk berhati-hati diri dia. Tak apa, dia cermat lah, tapi jangan sangka buruk kat dia. Untuk cermat kat diri ni. Kan? Jangan menaruh sangka. Yang kalau tak kena pada tempat lah. Kalau kena pada tempat tak apa. Macam tadi lah, yang tu memang kita kena simpan sangka buruk lah. Mari duduk depan pintu pagar kita senyap-senyap, intip-intip tengok. Yang tu memang tempat dia. Mencurigakan. Kan, contohnya saya ni pula memang tak kena tempat, saya pergi sangka buruk kat, yang bukan pula dekat apa, dekat orang yang di depan ni. Datang ni saja nak cari pasal, nak gaduh ni. Saya saja tak ada pasal pun. Kan? Tak boleh. Ataupun saya sangka buruk dekat makcik. Ni tanya-tanya ni saja nak kenal orang ni. Contohlah kan. Tak ada pasal pun saya nak sangka macam tu. Nampak tak? Kan? Yang tu tak boleh. Kan? Sangka buruk dia panggil suudzon. Suudzon dia panggil. Macam tu Kalau ada pasal tak apa. Macam tu Kemudian wala tajassasu, jangan mengintip-ngintip kesalahan orang, dosa orang, aib orang. Tak boleh. Intip-intip. Kan, mengintip. Tajassus dia panggil. Kalau orang tu buat dosa peribadi di dalam rumah dia, kan, tempat tertutup, kan, kita tak payah siasat, tak payah nak ngintip-ngintip, ngintai-ngintai, tak payah.
Kan, kalau melibatkan hak orang lain, yang tu tak apalah. Bawa lari anak orang ke, pergilah intip tengok. Kan. Tapi khas sendiri dia, kan, dosa-dosa diri dia sendiri. Dia minum arak ke apa, tak saya intip. Kan, kita bukan tahu dia minum arak kan, tapi saja nak sangka minum arak, pergi tengok yang tu tajasus, dia panggil tak boleh. Saja intip. Kan, satu orang masuk dalam kampung ni, sewa rumah kat situ, dia ni sepa ni. Kan, sangka buruk satu, pergi gintai pula buat apa, tak ada pasal pun, ada pasal tak? Jaga tepikan orang betul. Mengintip. Kan, tak ada pasal. Kan, tajasus dia panggil. Jahat ni. Tapi kalau kerja dia tak apalah, macam SB tu kan, nak cari penjenayah ke apa kan, contohlah. Yang tu tak apalah, kerja dia memang ada masalah, memang ada tujuan. Ni sekarang tak ada apa-apa tujuan, saja nak cari pasal, suka. Macam tu tak boleh mengintip-ngintip, mengintai-ngintai aib orang. Tutup aib dan sebagainya. Tutup aib. Kan. Tutup aib orang, Allah takkan tutup aib itu. Betul. Kita tutup aib orang, Allah Ta'ala tutup aib kita di hari kiamat. Tutup aib kita. Kita jaga aib orang, Allah Ta'ala tutup aib kita. Kita buka aib orang, Allah Ta'ala buka aib kita. Kan. Betul, tutup aib orang. Jangan cerita. Kita pula, Allah Ta'ala dah tutup aib kita, kita pun jangan cerita pula. Kan, Allah Ta'ala dah tutup aib kita, kita jangan sebar pula pergi cerita kat orang. Tak boleh. Kita pun macam tu. Kan, kita tak boleh buka aib orang dan aib diri. Kan. Aib apa dia? Dosa. Di antaranya dosa aib. Kan. Dosa. Pergi cerita dosa kita. Kan, aku dulu tinggal tak bunuh orang. Kan, dia bangga pula, padahal tu aib untuk diri dia. Jangan cerita. Kan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan Allah Ta'ala kata jangan mengumpat seorang setengah kamu di antara setengah yang lain. Jangan saling mengumpat. Kan. Nak mengumpat juga, kamu suka ke makan daging saudara kamu, bangkai saudara kamu, suka ke? Macam itulah pengumpaman. Macam itulah jijiknya orang yang mengumpat. Dia mengumpat seperti apa? Seolah dia makan daging saudara, bangkai saudara dia. Kan? Jadi kita jauhi mengumpat, sebagaimana kita tak suka makan bangkai kawan tu. Kan? Tak mau. Dan wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha menerima taubat lagi Maha pengasih. Kan, bertakwa kepada Allah Ta'ala, takwa, jaga diri. Apa-apa yang Allah Ta'ala larang jangan buat, apa-apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Kan, Allah Ta'ala Maha menerima taubat, lagi pula Rahim, Maha pengasih. Minum Ustaz. Minum dulu. Ya. Batuk tu. Sekejap ya, tak apa. Yang tu lah. Jadi jangan mengumpat lah. Sangka buruk tak mau, semua tak mau. Su'udzon. Kan. Yang tak kena pada tempat. Kan. Kalau zahirnya baik, cukup lah, baik lah. Kan. Jangan sangka buruk. Macam ni, zahirnya baik, datang nak mengaji, cukup lah. Saya jangan sangka buruk, datang nak cipasai ke apa, tak kan. Kan, contoh lah. Kan, contoh yang kena pada tempat. Kan, kalau mencurigakan, yang tu kita curigalah, memang kena pada tempat. Yang tak kena pada tempat, jangan duk sangka buruk. Ya. Lagi ada soalan? Habis lah. Susah nak jaga lidah. Kan.
Dia tidak betul lidah sehingga betul hati. Hati betul, betul lidah. Kan? Hati betul, betul lah lidah. Tu ada orang cakap, dia ada hadis saya lupa. Hati mesti bersih. Dia ada hadis dia saya lupa macam mana. Macam mana dah. Dia tak betul lidah sehingga betul hati. Tu ada orang cakap hati baik, mulut jahat. Tak betul. Yang betulnya kalau hati baik, mulut mesti baik. Kan ada hadis dia saya lupa macam mana. La yastaqimu lisanul abdi hatta yastaqim. Macam mana lupa dah. Hadis dia tu saya lupa. Kan. Dia kok mana pun lidah baik daripada hati yang baik. Kan. Tak boleh lidah jahat hati baik, tak boleh. Itu perasaan lah. Perasaan. Dah. Cakap ya Allah. Kan tak boleh. Yang cakap tu mencerminkan hati. Kan. Mencerminkan hati dia. Cakap elok je. Apa nama? Macam mana? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik. Cakap yang baik saja. Aw liyasmut, ataupun dia diam. Dua je. Cakap yang baik atau dia diam. Kan kalau betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hanya bercakap yang baik saja. Kan kalau tidak dia diam. Dua. Kan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik atau dia diam. Tu lidah. Kalau rasa nak mengumpat tu, tukar orang. Sebut apa, duk berasa nak mengumpat kawan tu apa, Sulaiman, tukar nama Fir'aun. Ngumpat Fir'aun apa-apa, tak apa. Cerita pasal Fir'aun. Kan Fir'aun ke Abu Jahal ke cerita. Kan teruk Abu Jahal. Aku tak puas hati Abu Jahal ni, dia pi kacau Rasulullah. Kan cerita pi kan Rasulullah nak dakwah kacau. Contoh kan. Kan. Dia nak mengumpat ya. Aku sakit hati dengan Fir'aun ni. Dia boleh mengaku Tuhan. Asal nak berasa nak mengumpat, ganti kepada nama-nama tu. Kan. Tak apa, hak tu cerita pasal Al-Quran. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Tengok keluar surau, muka merah. Awak yang marah sangat ya? Aku tak berhati dengan Fir'aun lah. Tak berhati dengan Fir'aun. Pasal apa? Dia mengaku Tuhan. Aku contohlah. Macam-macam lah. Tapi susah dia. Susah no. Kan. Kalau rasa nak ngumpat orang, ganti nama-nama tu. Abu Lahab, Abu Jahal, kan Abu Jahal lah. Abu Jahal. Nama-nama jahat ni. Tapi kalau istighfar banyak mungkin tak aku. Apa dia? Saya nak ngumpat ya istighfar ya. Yang tu lagi bagus lah. Nak ngumpat je sifar. Saya ngumpat. Yalah, betul. Tapi ngumpat ni paling seronok tak? Yalah, hati bahagia. Paling seronok ngumpat lah. Dia bersembang, membawang sekali, tak ada ngumpat, membawang. 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 Masyarakat tingkap. Masyarakat tingkap ah. Dia sikit-sikit tu, ditambah lagi tak susah. Masyarakat tingkap ah. Tak usah ngumpat. Kena kopi buat opat juga. Ngumpat juga. Itulah. Jaga lidah nak buat macam mana. Nanti itu kalau itu apa? Bertaubat lah. Kan? Taubat. Tersobat lah. Betul lah. Dia tak buat macam mana Ustaz. Sembang kedai kopi. Dia sebut dapur ni kita ada tu baru meninggal dia. Allah dia tu gini-gini. Betul. Kenapa orang tu sembang? Jadi dia bernama dia tu Allah dulu ada. Jadi pertama-tama macam mana kita nak lari. Kalau kita akan masa sembang dia kata kau ni buang hajar tu kita ni. Lari je lah, lari. Tak usah dengar, tak usah join. Tinggalkan dia tu.
Tinggalkan dia. Dia akan kata kita kau hajar lah aku jadi cuba tak kena. Itulah benda taat ni memang macam tu lah sunnah dia. Kalau benda taat ni memang payah. Memang memang kena mujahadah lawan nafsu. Kan? Cacian orang dan sebagainya. Dia cakap dia kamu tak baik kata orang. Tak buat. Cuba kita bayangkan, kita orang yang kena umpat tu. Kita bayangkan kita suka tak kalau orang perkatakan tentang kita macam tu di belakang. Tak suka kita. Kita tak suka. Macam tu lah. Boleh lah. Kalau sentiasa berakal fikiran begitu memang tak jadi umpat dan kita Kalau begini tak jadi umpat kan. aku tak katakan ni. Kalau aku cakap tak baik tak aku tak betul jadi. Dia juga boleh berhenti kan. Kalau mau akal datang kita tak itulah. Yalah. Tapi kalau dia tak jadi orang itu tak malu. Dia sedap kan. Janganlah. Betul. Tak payahlah mengumpat. Ni dah tahu dah kan. Allah Taala sendiri sebut ni ayat Quran, wala yaktab ba'dukum ba'dha kan. Jangan mengumpat di antara kamu. Jangan. Kalau tidak mengumpat juga. Kalau nak mengumpat juga, atuhibbu ahadukum ayakula ma akhihi maitan fakarihtumuh. Kan? Mengumpat juga, adakah kamu suka kamu makan daging saudara kamu? Kamu tak suka, Allah Taala kata. Kan? Tak boleh lah. Tentu. Jagalah. Sekejap sikit lagi ada hadis ni. Dan telah menceritakan oleh Baihaqi, pukul 9 kita berhenti. Telah menceritakan oleh Baihaqi dan Tabrani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma berkata keduanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatub fayatubullahu alaihi wa inna sahiba al ghibati la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Dengar, Rasulullah kata, jauhkanlah oleh kamu akan diri kamu daripada mengumpat. Jauhilah kamu daripada mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina, lebih dahsyat dosa dia daripada zina. Kan? Dikatakan bagi Nabi SAW. Lalu sahabat bertanya, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Macam mana pula mengumpat ni lebih sangat, lebih lagi daripada zina? Kenapa? Sabda Rasulullah, bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina dan taubat maka menerima Allah Ta'ala akan taubat dia. Orang ni berzina, dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Kan? Dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya sehingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Faham tak? Kalau orang berzina, Rasulullah kata orang mengumpat ni lebih dahsyat lagi daripada orang berzina. Macam mana tu Rasulullah? Sahabat tanya. Rasulullah kata orang berzina, lalu dia bertaubat, seorang laki-laki yang berzina lalu bertaubat, Allah Ta'ala terima ampun dia. Allah Ta'ala terima ampun istighfar itu, taubat dia. Tapi orang yang mengumpat, dia nak bertaubat tak boleh sehinggalah orang yang dia umpat tu memaafkan dia. Kan? Berarti dia nak minta maaf pada orang tu minta maaf. Minta maaf macam tu sudahlah. Tak usah dah cerita lagi kawan tu pertama marah lagi. Kan, minta maaf lah, itu aku kata hang gelong. Tak boleh lah macam tu. Tak payahlah cerita. Kalau kita dah salah dengan orang tu, betul orang tu pindah jauh ke Sarawak, kita nak minta maaf dengan dia melalui telefon boleh tak? Boleh, asalkan dia maafkan kita. Itu contoh Sarawak Kan? contoh Eloknya pergi tapi sebab jauh telefon je lah. jauh kita maaf dan Boleh. Boleh. Minta maaf sungguh-sungguh lah, zahir batin. Kan, sengaja. kita minta ampun Tuhan. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta maaf zahir batin, sengaja tak sengaja, depan belakang, sedar tak sedar, no. Dia pun okey lah. Dia pun tak tanya buat salah apa. Tak tanya buat kan. Minta maaf macam tu je. Dia tak perlu dah tanya kita salah tu dengan dia salah. Tak payahlah tanya. Tak payah bagi tahu lah. Tak payah beritahu. Kalau bagi tahu, saya marah pula dia.
Kan. Tapi kalau gitu kan setiap kali raya minta maaf. Kita dalam WhatsApp tu asal minta maaf raya tu kan. Takut tak sempat raya. Dan walaupun bilang kali hari raya tu kita minta maaf kan masuk WhatsApp. Ya. Ya, kena minta maaf. Awal tahun kita minta maaf ni apa kita. Boleh cuma takut tak sempat kan. Dia apa? Kita pun memaafkan jugalah. Kita nak orang maaf kita pun maaf juga. Memaafkan orang kalau buat salah dengan kita. Ya Allah, hari ni aku nak memaafkan kalau ada orang buat salah dengan aku. Kan. Mudah-mudahan Allah Taala kan buka hati orang yang kita buat salah tu memaafkan kita juga. Kan. Minta maaf. Betul ini jaga ni mengumpat. Sehingga mengampuni oleh orang yang diumpatnya. Dosa sesama manusia. Bukan umpat je lah, apa-apa dosa yang sesama manusia ni, mengumpat, mencela kan, mencaci secara depan, pukul, apa-apalah menyakiti saudara lain, itu semua kesalahan-kesalahan yang berkait dengan manusia ni. Macam itulah dia kena minta maaf kan. Kalau tidak susah kan. Kalau Allah Ta'ala senang, Allah Ta'ala minta ampun, Allah Ta'ala ampun je. Kita berhenti sini dulu. Semua qala musannif, dan seperti menyalahi janji Allah Subhanahu wa taala.